Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya tengok dalam kuliah kita ni sebahagian ada kitab, sebahagian tak ada kitab. Jadi mungkin nak kena suruh pihak masjid ataupun kita kena putus state muka surat bagi sebahagian yang tak ada kitab tu, bila dia ada kitab lebih mudah. Ataupun dia pun ada dalam handphone dia pun ya. Kalau tak ada kitab, tak ada handphone, tak ada kertas, boleh jugalah ingat terus. Saya tadi ni ingat macam malam ni tak boleh kuliah. 2 hari mesyuarat fatwa, tak berhenti. Rasa letih sikit, tapi tak apa, insya-Allah kita sambung kuliah macam biasa. Berikutnya ialah hadis Anas bin Malik. Masih lagi kita di dalam kitabus salah yang membicarakan tentang sifatus salat, tentang sifat salat. Wa an Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. وزاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini daripada Anas bin Malik. Al-Hafidh Ibn Hajar masukkan untuk kita tengok tentang hadis-hadis berkaitan yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan sifat salat. Kata Anas, hadis ni tuan-tuan pernah dengar kerana kadang-kadang apabila saya kuliah saya sebut hadis ni sebelum ni, tapi kita sebut dalam aturan yang telah diletakkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di sini. Daripada Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, kanu adalah mereka itu yaftatihuna salata, membuka salat dengan bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Wazada Muslimun, dan ditambah oleh riwayat Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim
fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Tidak menyebut mereka semua, yakni Nabi, Abu Bakar dan Umar, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan ataupun pada akhir bacaan. Ini hadis Anas. Wa fi riwayat li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah, dari satu riwayat daripada Imam Ahmad, yakni dalam Musnad Ahmad, daripada Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, dan daripada Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkan, yakni menyebut dengan terang bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat wa fi ukhra li Ibn Khuzaimah, dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, adalah mereka itu mensirkan, memperlahankan bismillahirrahmanirrahim. Yang ini sebut juga, tapi bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayati Muslim khilafan liman a'allaha. Dengan itu maka kita dapat faham yang dalam riwayat Muslim kata tak membaca itu, maksudnya baca tetapi perlahan. Itu maksud dia. Dengan di atas ini, kata dia, kata Ibn Hajar, kita faham, kita boleh anggap bahawasanya yang Imam Muslim kata tak baca tu bukan tak baca. Bukan kata riwayat Muslim yang kata, yang Anas kata tak baca tu maksudnya baca dengan perlahan. Ini berbeda dengan orang yang terus menganggap riwayat Muslim itu tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia kata tapi takwilan kepada la yazkurun, tidak menyebut tu maksud tidak menyebut dengan kuat. Bila tuan-tuan baca hadis-hadis ni, tuan-tuan tengok tak pelik lah apa yang beramal di perlih ni. Ada hak dia buat terkejut tu, dia terkejut lah. Lepas tu semua terkejut. Kan? Tuan-tuan, memang kalau kita kata apa besar sangat, bismillah kuat, bismillah perlahan, kita pun tak kata itu isu pokok. Tetapi ulama-ulama hadis, dia letakkan hadis-hadis ni, dia bahas hadis-hadis ni sebab apa? Sebab apa? Sebab di dalam Islam ini, walaupun hal ini khilaf, kita tak khilaf, tetapi di dalam Islam ni sesuatu amalan yang nak diamalkan ialah perlu kepada dalil, perlu kepada mengetahui bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan agama ini. Kerana agama ini bukan ciptaan kita. Kita ini menerima agama yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah, Nabi buat, kita pun buat. Kalau dia perlahan, kita perlahan. Dia kuat, kita pun kuat. Dalam hadis-hadis ini kata dia perlahan. Hari itu kita sebut bagaimana khilaf ulama, tak apalah, tapi dalam hadis-hadis ini dia perlahan. Kalau nak ikut logik, tak mau jenis, tak mau mengaji, biar pilah, pelan ke kuat ke. Kuat lagi bagus, ramai orang dengar. Lagi ramai orang dengar, lagi bagus dapat pahala daripada dengar orang baca bismillah. Tapi agama dia tidak boleh begitu. Agama itu mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu memerlukan hadis-hadis ini untuk kita mengkaji, untuk kita mengetahui, oh begini yang dilakukan oleh Nabi SAW, supaya kita tahu tabiat agama kita. Ia bukan suatu agama yang duduk berselang kaki, sandak di dinding, kemudian fikir, buat macam ni lah kot. Tak boleh. Mesti ada ambilan dan sumbernya.
Hari ini kami syarat fatwa berbincang sakan dengan geng tarikat. Banyaklah, tapi salah satu hak kaitan ni saya nak sebut isu hadis. Geng tarikat ni dia kata mengikut pengajian tarikat mereka, orang tarikat ni, hadis ni tak semesti melalui sanad ni. Boleh juga nak tahu hadis sahih tak sahih melalui mimpi, melalui kasyaf, mukasyafah. Wali ni tengok hadis ni nampak cahaya naik, sahih. Kalau kita tanya dia, nak kira hak wali mana tengok? Segala ilmu para ulama mengembara. Ulama-ulama pengumpul hadis ni yang tapih hadiah Al-Bukhari tu lebih daripada bapak wali lagi. Dia duk kira wali hak dia kenal lah, hak pegang tasbih besar bubuh di tengkok dia ni wali lah. Hak bubuh tasbih penuh masjid surau, hak sampai penuh surau kira tu wali besar lah. Imam Ahmad zahir pada mereka itu karamah. Bukan syarat wali itu kena nampak karamah, tapi zahir karamah pada Imam Ahmad. Al-Bukhari, Muslim, imam-imam hadis, mereka itu telah mengembara daripada suatu tempat kepada suatu tempat untuk menemui rawi hadis dan mengetahui jalur sanad bagi hadis yang mereka ambil. Mereka tak letak hadis saja dalam kitab mereka, mereka letak bersamanya sanad, supaya kita dapat mengetahui daripada siapa mereka ambil dan bagaimana kedudukan hadis itu. Kalau mengikut Syekh Nazim Tarikat Naqsyabandi itu, apa saja hadis yang ada dalam buku terima saja. Kalau macam tu, tak ada beza lah Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan kitab-kitab yang lain. Akal yang superstitious minded mentality, dia main kau ni lah. Macam mana hadis ni sahih? Sahih. Macam mana? Aku nampak tadi macam cahaya duk keluar. Kalut kalau buat cerita macam tu. Dia tak mentafik. Dalam cerita Syekh Nazim tu, Syekh Nazim ni dia rupanya dia cerita Sayyidina Ali ni, dia ni terbang ke angkasa pi lawan 2 alien yang nak menyerang bumi. Kita ini Tora ke apa, Taro ke apa nama Atromen ni? Atromen 3 ke apa ni? Tapi dengan geng tarikat ni, dia akan takwil lagi. Dia kata itu mimbab karamah dia. Apa salahnya? Bukan benda pelik. Allah boleh takdirkan. Ya, tapi benda khurafat namakan. Macam filem Hantu Kak Limah kata, banyak sangat tengok DVD ni. Khurafat. Salah satu cerita dia apa ialah tentera Rusia pergi satu kubur wali tu, kemudian keluarlah dragon warna hijau makan semua tentera Rusia. Bukanlah kita kata dia tak, apa yang mustahil Allah boleh buat.
Kita kata memang Allah boleh buat. Tapi kalau makan tentera Rusia sebanyak tu, takkanlah tak ada gambar orang ambil ke? Yang hang seorang saja tahu cerita tu. Tentera Rusia yang kena makan tu tak ada. Ini tengok Godzilla ke apa? Tapi mentaliti orang-orang bertarikat, bukan adalah orang tarikat yang okey. Hak okey tu janganlah marah. Kita cerita hak superstitious mentality ni, yang khurafat macam ni. Dia kata nak karamah. Allah kalau kendaki boleh berlaku. Apa yang pelik sampai ke sudah kan? Macam tu. Kalau kita orang habang kata kemarin Ultraman menyerang Masjid Alwi, siapa tengok? Saya tengok. Dia main kat belah belakang. Lepas tu ada raksasa. Kita kata ni mengarut. Jadi Tok Bilal apa buat cerita ni? Contohlah kan. Dia kata apa mufti tak percaya? Kalau Allah kendaki, Ultraman boleh menentang raksasa. Memanglah. Tapi kalau hang nak kira Allah kendaki, semua benda boleh berlaku. Tetapi benda tu tak berlaku. Khayalan, khurafat, karut marut. Dragon lawan lah apa. Kalau Tok Bilal pergi habak macam tu, kita marah Tok Ibat. Ni bila ketua tarikat habak anak murid semua, Masya Allah, Masya Allah. Takkan hang tak tanya, tak ada siapa snap gambar dragon tu? Tentera Rusia yang punya banyak tu, tak ada ke siapa ambil gambar yang kena makan dengan dragon tu? Tapi oleh kerana mereka buat keputusan untuk menerima syekh mereka, apapun cerita mereka akan terima. Cult orang putih kata. Dan inilah tujuan kedatangan Islam. Dia bersihkan akal kita daripada karut marut. Orang dulu karut marut. Bila berlaku kematian, berlaku gerhana, orang kata apa, meninggal anak Ibrahim, anak Nabi, berlaku gerhana, tengok matahari, bulan semua berduka cita. Tapi Nabi buang ajaran itu. Nabi kata ini ayat Allah, tak ada kaitan. Nabi tak kata, yalah kalau Allah kendaki boleh berlaku. Kalau macam tu, semua cerita karut dalam dunia ni, semua tak akan jadi karut. Kalau Allah kendaki boleh berlaku. Satu orang main habak kat kita. Dia kata, aku tak nampak hang kemarin, pergi mana? Hang tak main? Lah, kemarin saya pergi umrah. Baru balik ni. Tapi kemarin dulu aku jumpa hang ada. Kemarin dulu tak pergi lagi. Pergi bila? Pergi pagi tadi. Pagi kemarin. Balik malam. Hang pergi dengan apa? Pergi lah. Kapal terbang ambil masa 7 jam. Kalau Allah kendaki, boleh berlaku, dia kata. Jam kita. Saya tak nafikan karamah. Saya tak nafikan karamah. Tetapi kalau itu dijadikan argument yang akhirnya akan melanggar segala kenormalan hidup. Sebab itu bila datang agama, hadis Nabi, hatta hadis Nabi, dia tanya, hadis ni rawi dia siapa? Sammu lana rijalakum, bagi tahu kepada kami siapa rawi kamu.
Kata Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini agama. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Sammu lana rijalakum, bagi tahu pada kami siapa rawi kamu. Tu yang saya duk sebut. Nuh Al-Jami' Abu Maryam, terkenal, saleh, kaki semayang, kuat solat semua. Tapi dihukum pendusta. Sebab apa? Dia dusta. Dia tengok orang korang baca Quran, dia buat hadis fadilat baca Quran. Dia pendusta. Dia termasuk dari maksud hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Bukan tak saleh, saleh. Sebahagian para perawi saleh, tapi hadisnya tak sahih. Sebab tak kuat ingatannya. Sebab itu hadis tu dia kata mattasala, hadis sahih tu dia kata mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu, apa yang bersambung sanadnya. Kena sambung, rawi ke rawi kena tahu. Fulan dengan fulan kena jumpa. Tak boleh kata aku memang tak jumpa dia, tapi kami telah bermimpi berjumpa. Tak boleh. Sebab itu para ulama hadis, Imam Ahmad keluar daripada negeri dia, pergi ke Yaman, pergi mengambil hadis, pergi ke satu tempat Al-Bukhari keluar, pergi kerana untuk melakukan ittisalus sanad, supaya sanad berjumpa. Tak boleh duduk. Zaman dulu tak ada call semua, tak ada. Hang kena pergi jumpa dia, dengar dia sendiri, melihat dia yang meriwayatkan, dan dia juga mesti bersambung dengan rawi yang sebelum daripadanya, dan demikianlah seterusnya sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin, dengan dinakalkan rawi yang adil dan dhabit, ila muntaha, dan sehingga penyudah sanad. Bukan saja rawi itu adil. Adil maksudnya tak bohong, tak apa, baik, saleh, tapi dhabit maksudnya tak lupa, tak silap, tak cuai pada catatan dia, sehingga ke akhir sanad. Kemudian tidak boleh syadz, tak boleh syadz, dia tak boleh bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Tak boleh ada illah, tak boleh ada cacat yang tersembunyi. Yang ni ada bab yang panjang, alul hadis tahu kecatatan riwayat. Punyalah teruk kitab hadis, kempara hadis, ilmu rijal, Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, sebelum tu Al-Zahabi, semua ulama-ulama hadis tulis kitab. Semua tak terpakai. Mimpi tengok hadis, cahaya keluar, kita tahu sahih tak sahih. Kalau macam tu semua geng tarekat senang. Kita awak keluar mai hadis, dia kata mai hadis, kita kata hadis tak sahih. Saya dah tengok tadi, nampak satu cahaya keluar, sahih. Runtuh tak runtuh agama? Runtuh. Saja saya nak sebut sikit sebelum saya hadis ni. Timbul masalah ni, panggil wali. Wahai wali, tolonglah saya. Tolong. Wali itu kebanyakan wali hak dia minta tu semua wali, semua geng-geng depa lah. Macam saya kata lah, dia tak kata wali tu wahai Abu Bakar, Omar semua, dia tak mau. Sebab apa? Kalau sebut ni semua, ini syuru dia pergi ke tepi. Ini mesti geng kita punya panggil. Saya kata pasal siapa boleh panggil? Sebab wali ni, dia kata kita bukan i'tiqad wali tu tolong. Yang hakikatnya menolong adalah Allah. Kita panggil dia,
dia dengan izin Allah menolong kita. Wali ni dan mereka ni boleh keluar daripada kubur main tolong. Macam mana mereka tolong? Sebab mereka orang saleh. Mereka Allah bagi kekuatan tu kepada mereka. Jadi kita panggil mereka. Bahkan Syekh Nazim tu kata, sekiranya satu orang tu doa terus, panggil terus Allah, itu tak boleh. Kita tanya dia apa maksud tak boleh, tanya pengikut dia. Dia kata tak boleh tu bukan tak boleh, maksud tak beradab. Rabbana atina fid dunya hasanah, tak beradab. Kerana kita pi terus, kita kena pi melalui orang tengah. Macam kita jangan pi terus kat raja, tak hormat, kena pi ke orang kuat raja dulu. Orang tengah tu siapa? Wali depa lah. Nak tanya Jakim, bolehkah hampa nak biar benda-benda macam ni? Kemana pikiran kita jika kita izinkan hal-hal macam ni? Artinya, dia kata bukan kami kata salah, habis tidak beradab. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, direct kurang adab. Tak salah, boleh kurang adab. Yang betulnya, wahai wali, tolong minta, tolong bagi, Allah bagi kat kami Rabbana. Kena pergi ke wali. Sedangkan doa Quran, doa yang Nabi ajak, semua ni tak bagus direct terus, kena pergi ke wali. Tuan-tuan tengok apa nak jadi. Lagi apa tuan-tuan? Saya tanya, boleh kita panggil ni, oh Jesus help me. Saya tanya lagi tadi. Dia kata tak boleh, sebab tu sama orang Kristian percaya Jesus anak Tuhan. Dah kita tak percaya Jesus anak Tuhan, kita tak percaya. Kita dia Nabi. Dia kata tak usah pergi sama. Boleh ke tak boleh? Lain kali dia nak jawab susah benda tu. Kalau kata tak boleh semua. Dia kata boleh, tapi tak biarlah duk habang orang. Esok kalau jadi style anak-anak muda, oh Jesus help me. Oh, itu dia ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dia memanggil Nabi, dia bukan i'tiqad anak Allah. Boleh macam tu? Saya tanya lagi, bolehkah pokok-pokok ni semua bertasbih kepada Allah? Nabi pun ada tak pokok di atas kubur. Bolehkah kalau orang tu pi kat pokok besar, wahai pokok tolong saya, tapi kita tak i'tiqad pokok yang tolong kita. Kita niat kata pokok tu dia bertasbih dengan Allah Ta'ala, dia minta ke Allah Ta'ala tolong kita lah. Oh, dia susah nak jawab. Lain kali dia kata, kalau dia i'tiqadnya tu boleh. Lepas pada ni tuan-tuan, boleh belaka. Ni nak tanya Jakim, boleh ke ni? Pokok besar esok kita ikat kain elok, kita tanda ni pokok ni dah 500 tahun hidup, 500 tahun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mana pokok ada dosa? Wahai pokok tolong aku. Apa? Tapi kita niat dia minta ke Allah lah. Pokok makhluk Tuhan yang hidup bertasbih memuja dan memuji Allah. Yang ni mai duk bobocop ahli sunnah wal jamaah. Adakah ni ahli sunnah wal jamaah? Adakah ini yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu seru bersama Allah apapun. Kalau orang kata tak boleh, hang Wahabi. Rakyat Malaysia, fikir ambillah apa yang sedang hampa buat ni.
Oh, dia kata tak, pokok tak boleh. Seorang pun fikir pokok tak boleh tak. Sebab apa? Pokok tak ada kedudukan di sisi Allah. Macam mana hantar tak ada kedudukan? Dia makhluk Allah. Wali mati, duduk dalam kubur, boleh. Pasal Allah sayang kat dia. Pokok pun Allah sayang, pasal apa tak boleh? Bila pokok boleh, pokok boleh, esok lembu pun boleh juga. Unta pun boleh juga. Binatang-binatang bertasbih pada Tuhan. Tuan-tuan tengok, apa akan jadi dengan ajaran ni? Yang mereka kira nak bagi boleh supaya takut orang tuduh kita Wahabi kalau kita kata tak boleh. Perlih adalah benteng ahli sunnah wal jamaah. Di sini benteng ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah seperti mana yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Seperti mana yang diamalkan oleh imam-imam yang 4 dan para mujtahidin yang lain. Cakap kita nak ikut ahli sunnah wal jamaah, tapi yang kita duk tengok bukan duk angkat Nabi, duk angkat wali itulah, wali kutub. Wali kutub ni, kutub mutasarrif ni, ialah benda ni ada dalam kitab-kitab mereka ni. Yang hebat dia sebut wali kutub ni tuan-tuan. Hebat ni apa? Wali ni dia kata Allah bagi semua pentadbiran alam ni, Allah serah kat wali ni. Kalau wali ni tak uruskan, dunia ni berlanggak semua. Allah telah tinggalkan, Allah tengok bumi ni, dunia ni, bukan bumi, dunia ni sekali saja. Allah kemudian tinggalkan bumi ni completely untuk diuruskan oleh wali. Sebab itu apa-apa kita minta kat wali, kalau Allah dah, ni hampa tolong buat lah, aku dah kerja lain. Seolah-olah macam tu. Dia kata tak. Maksud Allah tengok sekali tu, sekali selama-lamanya. Hang mai kok mana sekali selama-lamanya? Apa maksud Allah tinggalkan sepenuhnya tu? Oh, itu ada benda yang kita mungkin tak faham dia punya maksud. Apa nak maksud lagi? Alhamdulillah, negeri ni tak main lah benda-benda pelik-pelik macam tu. Kalau main, kita kena pastikan mereka tak boleh berkembang di bumi sunnah ni, insyaAllah. Kita adalah thagr, benteng ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah, bagi memastikan didaulatkan ajaran Nabi SAW. Ada orang dia, oh tak apa, kita hampa nak pakai lepas pada ni. Tak, kami tak ada orang kat pokok. Hampa tak ada orang kat pokok, tapi kaedah yang hampa buat, kalau tang ni boleh, tang tu pun mesti boleh. Tawasul dengan makna, ya Allah, dengan keberkatan fulan tunaikanlah doa saya, itu khilaf. Okey. Dia kata masa hidup kita minta tolong boleh, minta tolong doktor boleh. Kenapa bila mati tak boleh minta tolong? Makhluk juga. Masa hidup kita minta tolong dia dengan kudrat dan kadar yang Allah jadikan sebab musabab, dia boleh tolong. Bila dia mati, sebab musabab itu dah tak ada. Ini sebuah saya buat contoh. Kita pergi kat doktor je, doktor, kita sakit pergi kat doktor. Doktor pun check kita apa semua, bagi ubat demam, balik sembuh. Mai sebulan sakit lagi, pergi cari doktor. Tengok klinik tutup. Saya klinik tutup hari ni Isnin.
Hang ni tak tahu. Doktor kita ni matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati bila? Baru 2 minggu lepas. Oh, aku tak tahu. Di mana kubur dia? Kubur dia kat tu dekar. Hang tunjuk-tunjuk sangat. Nampak? Aku demam pula. Phone pergi, Assalamualaikum doktor. Ubat hari tu habis dah. Macam doktor bagi you. Ni demam pula. Tolong bagi sembuh sikit. Kawan ni kata apa? Hampir minta kat orang mayat ni. Masa dia duduk sihat dulu aku minta boleh. Takkan lepas mati tak boleh. Boleh ada mangkuk kata tu. Tuan-tuan, inilah benda yang kalau kita buka dia akan pi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami bukan sembah mereka. Kami hanya nak jadikan mereka ni dekat dengan Allah, dekatkan kami dengan Allah Ta'ala saja. Musyrikin kata. Kami bukan sembah berhala. Kami nak jadikan mereka mendekatkan kami dengan Allah saja. Berhala-berhala tu pun bukan batu. Mereka semua orang saleh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tinggal hadis kita ni. Hadis ni kita baca dah tu. Hadis ni bagi riwayat-riwayat ini menunjukkan Anas dia tidak mendengar Nabi SAW menjaharkan basmalah ketika membaca Fatihah. Dan ini merupakan mazhab yang dipegang oleh jumhur para ulama seperti mana yang kita ketahui. Dalam mazhab Syafi'i dia kata jaharkan basmalah. Mazhab Syafi'i satu yang menyatakan jahar basmalah. Di atas riwayat Abu Hurairah dan riwayat yang lain yang disandarkan kepada Anas melalui jalur Humaid At-Tawil, dan nanti kita akan sebut sebahagian jalur itu dan bagaimana yang menyebabkan mereka telah mazhab Syafi'i demikian. Di kalangan para ulama melihat masalah ni khilaf yang muktabar. Ada di kalangan ulama biasalah ada yang kerah, macam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia kata sentiasa jahar dengan basmalah ni bagi dia bid'ah dan mukhalafah dengan sunnah jika sentiasa, kata dia. Itu pendapat dia lah. Para ulama yang lain bahawa seperti Ibn Qayyim menyatakan bahawasanya tidak ada riwayat yang kuat yang menunjukkan Nabi jaharkan basmalah. Di kalangan para ulama menyatakan Nabi ini kadang-kala dia menjaharkan, kadang-kadang dia sirkan, tetapi sirkan basmalah, perlahankan basmalah itu lebih banyak daripada menjaharkan. Maka dengan itu di dalam mazhab Abu Hanifah tidak dijaharkan basmalah. Mazhab Imam Ahmad tidak dijaharkan basmalah. Mazhab Malik tidak dibaca langsung basmalah. Dan demikian itulah khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, dan saya telah huraikan kepada tuan-tuan sebelum daripada ni. Sebab itu bila orang main kepelih ni, sebagai orang dia kata pelik. Semua ulama-ulama ahli sunnah baca bismillah kuat, pelih tak baca. Dia ulama ahli sunnah, dia pi baru dekat pekan mana kalau ulama ahli sunnah mana. Kalau dia kata dalam mazhab Syafi'i zaharkan basmalah, yang itu betul lah. Dan ini masalah fiqh. Kerana perlih tak baca bismillah kuat, terus keluar daripada ahli sunnah. Sedangkan 3 mazhab di dalam fiqh memang tidak menjaharkan basmalah. Ada yang langsung tak baca, ada yang wajibkan baca tetapi mensirkan, ada yang memberi pilihan baca, ada yang memakruhkan baca. Wallahu ta'ala alam dari sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya baca soalan ni. Siapa ada soalan bagi? Saya ada dengar kuliah menyatakan boleh solat jamak qasar walaupun jarak dekat, seperti orang Perlis pergi ke Al-Ustaz. Boleh jamak qasar. Wujudkah dalil atau pendapat ulama dalam masalah ini? Tuan-tuan, Perlis kalau Ustaz berapa lama? Berapa jauh? Berapa jauh? Berapa kilometer dia buka? Perlis tu daripada mana? Seorang kata kan, Perlis ke Langkawi berapa jauh? Nak kena tengok rumah saya ke rumah dia. Perlis kalau orang Padang Besar, orang Kuala Perlis atau orang Arau. Ala kulli hal, saya dah sebut lah, tapi saja dah soalan ni saya selalu tanya. Tuan-tuan, zaman dahulu tidak ada satu sukatan yang tepat tentang berapa jauh perjalanan, melainkan orang hanya mengagak daripada satu tempat ke satu tempat. Sekarang tuan-tuan tahu, saya tanya tadi, Perlis ke Al-Ustaz berapa jauh? Tuan-tuan pun ada yang tak tahu nak kata. Ada kata sejam tu masa.
30 ke, 40 ke, 45 ke. Tuan-tuan pun agak. Nanti tuan-tuan akan ukur macam mana. Tuan-tuan akan tengok naik kereta, tuan-tuan akan tengok sampai berapa jam. Kereta tu menunjukkan berapa kilometer perjalanan. Tuan-tuan, dulu orang tidak ada kereta. Orang pergi dengan apa? Unta. Dia tak boleh gabuih-gabuih atas belakang unta tu naik. Rupanya 40 km. Tak ada. Unta pakai berjalan je. Dan orang dulu bukan ada kilometer, batu kilometer. Tak ada. Yang ada hanyalah agakkan mereka daripada sesebuah bandar kepada bandar yang lain. Daripada Mekah ke Jeddah. Daripada Mekah ke Taif. Daripada Mekah ke Asfan. Macam itulah seterusnya mereka mengagak. Dan mereka kata daripada bandar ni ke bandar ni boleh jamak qasar. Contoh. Kemudian orang kemudianlah yang mengukur berapa jauh. Bukan mereka ada tepat. Kita kena faham zaman tu dulu. Ini yang disebut oleh para ulama muhaqqiqin. Ulama-ulama yang menganalisa masalah ini. Supaya kita jangan bayang setengah orang, loh 79 lagi 1 kilometer lah rugi. Tak ada. Dia bukan macam tu. Apa yang fuqaha letak itu hanya agakkan daripada bandar ke bandar. Bila kita faham hal ini, para ulama terbahagi kepada beberapa pendapat di dalam nak mengukur perjalanan musafir ini. Musafir apakah yang dikatakan? Perjalanan apakah yang membolehkan qasar dan jamak? Jamak tu tak musafir pun boleh kalau ada sebab musabab yang lain. Tapi musafir tu utamanya ialah masalah qasar. Tapi bila boleh qasar, bolehlah juga jamak. Jadi mereka bincang. Di kalangan para ulama, ada yang menyatakan bahawasanya apabila seseorang menganggap perjalanannya itu musafir, safar, maka dia musafir lah. Orang zaman dulu, dia bukan ada tempat nak tahu, oh aku nak pergi ni lebih kurang 67 kilo. Tak ada. Safar maksudnya dia bersiap seperti mana orang nak pergi musafir. Siap barang, siap benda. Ni aku nak pergi jauh hari ni ni. Mungkin jauh dia tu 50, mungkin 60, tapi jauh bagi dia. Terutama orang yang perjalanan melalui bukit, lereng bukit. Kalau dah pergi nak patah balik bukan senang. Dia musafir. Kalau itu pada uruf dirinya adalah musafir, dia tak perlu lagi mengukur jarak berapa kilometer ataupun berapa marhalah. Dia dianggap diri dia musafir. Ini satu pendapat. Pendapat ini ramai juga yang menyebutnya. Sejak zaman dulu disebut oleh, selain daripada Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, disebut oleh San'ani, disebut oleh Asy-Syaukani, disebut zamanlah Ibn Utsaimin, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Semua mereka macam mereka mentarjihkan pendekatan ini. Tapi mungkin kita kata susah, saya bukan tahu sangat ni. Sapi tak sapi tahu. Kalau kita tak tahu, maka di situ qaul para ulama, para fuqaha khususnya yang agak majoriti, yang menetapkan marhalah ni boleh diguna pakai. Mereka pun tidak ada dalil spesifik. Mereka pun melihat kepada sebahagiannya, memetik apa yang Ibnu Abbas sebut, sebahagiannya melihat kepada perjalanan bandar ke bandar pada zaman dahulu. Jadi lebih kurang 80 kilometer. Kalau kita boleh agak nak katalah nak pi Langkawi bagi kita ni, walaupun kira-kira lebih kurang katalah 60, tapi musafir dah, tak patah balik dah. Dan pi esok pula baru balik. Bukan boleh berenang mai kalau tak ada peri. Siap barang ni, aku ni esok nak pi Langkawi ni, nak kira ni bukan pi dekat. Tapi kalau
duduk kat arau, isu aku nak musafir ni Piana, nak pergi Kangap. Dah musafir pergi Kangap. Orang tak panggil musafir pada uruf. Nak pergi Langkawi. Kira-kira 67 tapi bersiap sebagai safar. Musafir. Mai satu orang aku nak kira macam hampa tu aku tak boleh pergi. Aku kena kira kilometer baru aku boleh faham, aku boleh confident sikit. Dia kira kilometer. Kira-kira berapa? 80. Macam mana pasal? 79.3. Alah sikit lagi. Sama lah. 13 kilometer. Tamam lah. 20 kilometer. Setakat nak pergi makan nasi kat Penang Besar lah. Tidak dinamakan musafir lah. Jadi salah satu daripada kaedah ni. Tak tahu yang ni, ambil yang satu lagi. Wallahu ta'ala alam. Kita rehat awal tuan-tuan. Saya pun rasa macam lama tadi duduk mesyuarat ni lama. Jadi pengurusi juga. Jadi jenuh lama daripada kemarin. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya dipahamkan ada maib, bukan ada nak bagi bantuan apa? Ni Ustaz Nazri. Dia musafir. Boleh. Okey. Sila.